bersyarah. Kan? Member juga memang kita buat bersyarah juga, tapi hati-hati jangan sehingga hilang adab. Bila hilang adab, hilang barakah, keberkatan. Okey, kata Imam Nawawi lagi, barakah adalah babu ridallah. Keberkatan adalah pintu kepada keredaan Allah. Kita hidup kat dunia ni ikmal, sahabat semua. Tujuan hidup kita ni, buatlah apa pun, kita nak capai redha Allah ya sebenarnya. Saya ceramah malam ni, saya tak boleh minta 58 orang yang dalam Google Meet ni untuk suka dengan ceramah saya. Saya akan stres. Ya, tengok orang ni tak suka, hak ni tak suka, hak ni komen. Apalah Ustaz Akram ni, soalan pendek, jawab panjang nak mampus. Tak suka kan? Ada ke pakai baju hitam, dia dah lah hitam. Kan? Ada je orang komen. So, kalau saya nak kejar redha 58 orang ni, saya akan stres. Dan itu bukan dunia namanya. Itu bukan, itu realiti dunia. Tapi bila saya kejar redha Allah, aku kira apa orang suka ke tak suka ke, aku ceramah je niat kerana Allah. Bila kita dapat redha Allah, Allah akan urus redha di kalangan manusia tadi. Wallahu a'lam. Silakan Ikmal. Ada soalan ke macam mana Ikmal? Ya Ustaz. Saya serah pada Ikmal. Ada soalan dekat chat apa semua, saya serah pada Ikmal. Okey. Yang tadi yang siapa yang kecam Ustaz tu mohon tarik balik Okey. Ustaz, ni ada satu soalan Ustaz daripada kita punya sahabat Fatihah Fadil. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Sekarang bukan zaman orang jahat lagi, tapi toxic people. Kita perlu kotorkan tangan untuk bunuh orang dan sebagainya. Tapi dengan adanya media sosial, semuanya tak mustahil. Macam mana kita nak hadapi cabaran ni Ustaz? Sekarang zaman TikTok dan semua orang naikkan followers atau sibuk nak follow Insta famous dan sebagainya. Macam mana kita nak tahan diri dari dan ingatkan diri yang semua ini sifatnya fana. Tapi makin saya cuba, makin stres lah Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Masya Allah. Soalan level tasawuf ni, fana. Okey, baik. Saya jawab secara ringkas dan padat insya-Allah. Mudah-mudahan menarik soalan Nur Fatihah. Sahabat semua ingat, lidah kita ni sekarang ni dah berpindah ke jari kita. Dah berpindah ke jari. Apa maksudnya? Ada orang yang kita akan tengok dia ni dalam kelas senyap kot. Tiba-tiba kat Facebook, setiap 5 saat ada post. Kan? Dekat Twitter setiap 3 minit ada tweet. Dekat WhatsApp dia paling cepat respon. Kita pun fikir pening. Bila dia ni semayang bila dia mandi kan? Asyik dia je jawab kat WhatsApp tu kan. Maknanya orang hari ni boleh jadi lidah dia tidak berfungsi sangat secara lisan. Tapi lisan dia ataupun lidah dia telah berpindah ke jari-jari media sosial. Sebab tu sahabat semua, suka untuk kita ambil satu kefahaman malam ni. Apa yang kita tulis di media sosial, di medsos, itu juga menjadi soal jawab di hari akhirat kelak. Dia ada soalan. Okay? Dulu orang sebar fitnah dengan lidah. Weh, nak tahu Kak Liha nak tahu tak? Qayyum tu kahwin 2. Iya ke? Tak. Kan? Dia bawa fitnah tu kan, dia jaja satu kampung. Dulu. Sekarang grup WhatsApp ya. Betul ke Qayyum kahwin 2? Dia terletak tanda soal. Habis viral. Macam M-Star Online lah. Portal Dajjal akhir zaman kan. Aku geram tu M-Star Online ni. Dia kira nak melaga, dia M-Star Online ni kalau dia tak runtuhkan rumah tangga orang, dia akan buat orang tu berzina, dia akan tuduh orang tu rogol. Padahal benda tak sabit salah lagi. Ini semua portal-portal mewakili Dajjal akhir zaman. Hati-hati sahabat semua, jangan klik button share. Okey. Sebelum saya pergi lebih dalam soalan Fatihah, panjang lah pula Ikman. Dari sudut fiqah lah, adik-adik semua kena dengar elok ni. Contoh anda dengar sini Orang, Qayyum, siapa lagi laki kat sini? Nak tengok sikit. Nazmi, apa nama ni? Syed Akmal, Amirul Hakim. Amirul, ni Usrah Polis tu. Kan, Muhammad, kan, Aiful, Ikmal sendiri, yang lelaki dalam ni. Dengar kalau kita ni ada anak perempuan nanti esok-esok ni. Dengar
wali untuk nikah anak perempuan tu adalah bapaknya. Macam saya, Alhamdulillah setakat ni 2 anak lelaki. Yang nak masuk nombor 3 tahun depan ni, wallahualam lelaki ke perempuan, tak tahu lagi. Okay, kalau anda ada anak perempuan, kita ada anak perempuan nanti, kita adalah wali nikah tau, wali mujbir. Kita mati baru orang lain boleh tukar pangkat tu. Okey, baik. Wali nikah mestilah orang yang tidak fasik. Fasik ni apa dia? 2. Siapa nak tulis, siapa ingat elok. Fasik ni 2. Sama ada pertama, dia melakukan dosa-dosa besar. Itu fasik 1. Ataupun dia tak buat dosa besar. Dosa besar ni zina, arak, derhaka mak ayah, apa lagi? Murtad dan sebagainya. Murtad ni bukan turut pada fasik lah. Okay, dosa-dosa besar. Ataupun dia tak buat dosa besar, dia berterusan melakukan dosa kecil. Berterusan melakukan dosa kecil. Sebab tu ramai ayah tak berani jadi wali, bagi kat imam. Sebab apa? Sebab ayah seokok. Dia kan setiap hari seokok ni dia tak jadi pahala sangat. Jadi dia takut tak sah nikah tu. Dia pun imam wakil lah, saya wakilkan imam. Okey, boleh. Okey, sahabat semua bayang salah satu dosa besar adalah tuduh orang lain berzina. Okey. Ni kena faham ni, kaitan saya nak sebut bahaya media sosial ni. Contoh, anda buka lah bangun satu pagi, tengok ada orang share dekat IG. Dia share, dia kata apa? Ali disyaki zina rogol seorang wanita. Yeah. Okay, kita pun sebut apa? Aku nak kata dah, Ali ni memang penzina. Ali ni memang kaki rogol. Kita pun share. Kita klik button share, Facebook ke Twitter, kita retweet dengan satu caption je. Kita kata, aku nak kata dah, Ali ni memang kaki perempuan. Okay, tengok habis. Okay, dari sudut fiqh, anda telah menuduh zina kepada Ali tadi. Okay, sebab tuduh zina ni bahasa Arab sebut qazaf. Qazaf. Qazaf ni dosa besar, tuduh orang berzina. Okay, dia berzina ke tidak, itu nombor 2. Itu kena buktikan di mahkamah. Okay, baik. Tiba-tiba anda ada anak perempuan, anda jadi wali nikah. Kita nikahkan anak perempuan dalam keadaan kita ni tidak sah sebagai wali. Sebab fasik tadi, menuduh orang lain berzina. Bayangkan sahabat semua, persetubuhan, minta maaf persetubuhan anak perempuan kita dengan suaminya yang baru nikah pagi tadi tu, di sisi hukum sebenarnya adalah penzinaan. Sebab pernikahan dia tadi tidak sah. Sebab kita wali yang tidak sah menjadi wali. Allah. Anak perempuan tadi dosa tak? Tak. Siapa tanggung dosa? Bapa yang menuduh orang lain berzina tadi. Oh, sebab tu soalan Fatihah ni cantik sangat. Hati-hati sahabat semua, dunia media sosial ni, jangan kita menjadi lidah penyambung kepada fitnah. Bahaya. Okey, kalau nak pergi lagi Fatihah Fadil, ingat orang lain nak naikkan followers, nak naikkan dia punya maqam sebagai Insta famous. Ada maqam Insta famous nak naikkan darjat sebagai influencer, biar pi lah kat mereka. Sebab kita kena ingat, yang kita kena kejar adalah redha Allah. Redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan redha manusia. Anda kenal kan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni? Kenal kan Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ni dia tidak menjadi sahabat, tapi dia hidup zaman Nabi SAW. Kan pelik, sahabat ni orang yang hidup zaman Nabi, tapi Uwais Al-Qarni tak cukup syarat, iaitu yang kedua mesti berjumpa secara berdepan dengan Nabi. Kan? Siapa rajin tulis nota tu. Sahabat kan ada 3 ciri. Pertama Islam, yang kedua hidup zaman Nabi, yang ketiga sempat jumpa Nabi secara berdepan. Kan? Saya tak pernah tanya pula kalau jumpa secara online macam mana. Tapi zaman tu tak ada lah. Kan? Mana jumpa depan. Uwais Al-Qarni ni Islam, settle. Hidup zaman Nabi, settle. Tak sempat jumpa Nabi sebab sibuk menjaga kedua ibu dan ayah dia. Sebab Al-Qarni ni, Qaran ni satu kampung di Yaman, jauh daripada Mekah. Nabi kan duduk di Mekah, duduk di Madinah, tak sempat jumpa Nabi. Maka dia digelar sebagai tabi'in. Tetapi Rasulullah mengkhabarkan kepada Sayyidina Sayyidina Umar Al-Khattab,
untuk suatu hari nanti cari seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Ha. Kenapa? Kata Rasulullah, dia adalah penduduk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Uwais Al-Qarni ni tidak dikenali oleh para sahabat. Sayyidina Abu Bakar tak kenal. Ha. Sahabat semua adik-adik yang saya kasih, kalau saya boleh sebut, Uwais Al-Qarni ni bukan Insta famous lah. Bukan influencer langsung. Orang tak kenal Uwais Al-Qarni. Siapa dia Uwais Al-Qarni? Kan? Kita nak buat usrah malam ni pun pilih panel. Siapa ambil pencetus rumah ha? Boleh tarik ramai sikit. Kita pun ada keinginan ke situ supaya boleh tarik kerap. Uwais Al-Qarni ni sahabat semua tak dikenali sebab Sayyidina Umar pun tak tahu. Sayyidina Umar tanya Rasulullah, kenapa nak cari Uwais Al-Qarni? Sebab dia ni adalah seorang yang amalannya Masya Allah. Kan? Kamu kena cari dia, tanya apa amalan dia buat. Dan dia ni seorang yang dijamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Uwais Al-Qarni. Sahabat semua, dia ni bukan Insta famous, tapi dia ni bahasa Inggeris apa? Langit apa langit? Lupa pula apa langit bahasa Inggeris? Sky. Ya, dia ni sky famous. Kan? Kalau kita boleh buat gelaran tu kan. Uwais Al-Qarni ni sky famous. Apa lagi famous? Jannah famous. Terkenal di syurga Allah. Penduduk langit kenal Uwais Al-Qarni. Adik-adik nak tahu tak langit ni besar mana? Langit pertama nak menuju langit kedua, jarak perjalanan tidak kurang 500 tahun perjalanan. Subhanallah. Pertama nak pergi kedua tu, berapa lapisan langit Allah? 7 lapisan. Nabi Isa dikatakan duduk di lapisan langit keempat. Begitu, ada riwayat menyebutkan. Nak pergi setiap satu lapisan 500 tahun perjalanan. Bayangkan berapa bilion malaikat makhluk Allah yang berada di langit. Semua level-level makhluk Allah 7 langit ni mengenali Uwais Al-Qarni. Kalaulah langit ni ada sky famous, tak cukup button follower untuk follow Uwais Al-Qarni. Betapa Uwais dikenali oleh penduduk langit. Masya Allah. Sebab tu adik-adik, sahabat dirahmati Allah sekalian, kalau anda faham apa yang saya sebut, saya ingat saya ni bukanlah ustaz sangat, tapi saya bercakap sebagai seorang abang kepada anda semua. Kalau anda faham apa yang saya sebut, anda akan faham bahawa kita ni tidak akan berjoget mendedahkan aurat di TikTok. Kalau anda faham apa saya sebut, anda takkan buang masa dan pening. Apa pula video TikTok nak post esok apa trending dalam joget TikTok sekarang yang aku kena follow anda takkan pening dengan benda tu. Sebab anda clear, anda sebenarnya nak menuju Allah. Kita nak jadi macam Uwais Al-Qarni, bukan nak jadi macam Insta famous yang tidak patuh syariat. Wallahu a'lam hikmah. Tak mau cakap banyak-banyak sebab pula ni. Allahualam. Ustaz, ni ada soalan panas sikit Ustaz. Okey, kat mana soalan tu? Saya soalan ni pasal yang Ustaz ada sebut pasal M-Star tadi tu. Okey. Okay, saya nak minta komen Ustaz tentang portal media masa yang sekarang ni suka sebarkan fitnah Ustaz. Lepas tu saya nak cara untuk kita counter benda ni Ustaz. Selain kita tak share lah Ustaz. Ada cara lain tak Ustaz? Okey. Okey, M-Star, baik masih. M-Star. Soalan yang baik yang saya cuba jawab ringkas. Tadi ringkas panjang juga kan. Ustaz ni menipu lah. Okey baik. Pertama sekali kita kena faham kata Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna. Saya ulang nama ni, Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin, gerakan dakwah, macam RSY Mesir lah waktu tu. Diasaskan pada tahun 1928. Ikhwanul Muslimin 1928 setelah 1924 kejatuhan Khilafah Turki Osmaniyah. 4 tahun lepas tu Imam Hasan Al-Banna mengasaskan gerakan Ikhwanul Muslimin. Sekitar 8 orang kawan-kawan dia buat gerakan tersebut. Subhanallah. Kenapa saya sebut Asy-Syahid? Sebab Imam Hasan Al-Banna akhirnya mati di bom. Hancur jasadnya. Di dalam kenderaan dia sendiri ada orang pasang bom. Naik kereta nak pergi satu program. Program yang diajarkan
kemudian bom meletup. So kita gelarkan sebagai syahid. Syahid dalam medan perjuangan, kerja dakwah. Imam Sa'd Banna kata, adik semua sahabat sekalian, jangan melawan arus. Ni dia pesan kita ni. Ucapan ni disebut di dalam satu muktamar pemuda-pemuda Ikhwan Muslimin. Kalau Ariswan ni kita guna istilah AGM lah. Dalam satu AGM Ikhwan Muslimin, Imam Sa'd Banna kata, jangan kamu Hajar Opir ni ustaz kan, syarah kan. Ahlan Ustaz Hajar Opir. Saya tengok dekat IG Ariswa UiTM lah, selaku penasihat. Jazakallah Ustaz. Ustaz kena buat tak dengar lah Ustaz. Nah, kalau ada Ustaz ni malu sikit nak ceramah ni. Okey, baik. Izinkan Ustaz, izinkan anda teruskan Ustaz, boleh Ustaz? InsyaAllah. Ya, tafadhal. Baik, kemudian kat mana tadi guru dah masuk hilang lah. Ikhwan Muslimin, okey baik. Imam Sa'd Banna kata, pemuda-pemuda sekalian, jangan lawan arus. Sekarang ni arus media sosial, arus teknologi, internet, StreamYard, Google Meet, WhatsApp, jangan lawan arus, tetapi ikut arus tersebut dan kuasai arus tersebut. Maknanya, soalan Ikmal tadi, kita tak boleh nak lawan dunia media sosial ni, dunia portal berita. Menariknya, saya baca kajian sahabat saya keluar, sahabat saya ni bertugas dalam satu NGO GUKA kan, QGA Analysis. Macam mungkin anda pernah dengar Merdeka Center, anda pernah dengar beberapa tim yang buat kajian lapangan, salah satunya QGA. Mereka buat keluar kajian, orang muda hari ni sebenarnya tak baca pun berita arus perdana. Yang mereka lebih minat adalah portal-portal berita yang makin bercambah sekarang ni. Malaysia Gazette, M-Star Online, apa lagi? Sinar masih lagi ranking nombor atas. Sinar, berita harian dah turun sikit. Maknanya orang muda sekarang memang duduk dalam arus tu. Boleh tak kita nak lancarkan RSY dengan ini melancarkan boykot berita-berita? Tak boleh. Kita tak boleh hapuskan. So apa kita kena buat? Boleh ambil pesan Imam Sa'd Banna tadi, ikut arus tersebut, tetapi kena kuasai arus tersebut. Apa maksudnya? Counter back. Anda kena perbanyakkan di medsos kita ni dengan perkara-perkara yang menjadi sunnatan hasanatan. Apa maksud dia sunnatan hasanatan? Perkara baik yang boleh diikuti. Kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu ajri. Siapa yang memulakan satu jalan kebaikan, orang lain ikut apa hak dia buat, dia mendapat saham pahala yang sama. Subhanallah. Sahabat sekalian, 60 orang dalam Google Meet kita ni, jangan main-main. Kalau anda post poster usrah malam ni, petang tadi, anda post, tiba-tiba orang yang tengok poster yang usrah malam ni, dia tengok masa tu, nak join lah. Dia pun join malam ni, dan dia ada sekarang. Sepanjang dia mendengar, dia menulis, tiba-tiba dia amal pula, mudah-mudahan insya-Allah. Sepanjang dia beramal tu, anda seminit je post poster tadi, juga mendapat pahala kebaikan apa yang dia lakukan tadi. Subhanallah. Sebab tu, untung siapa yang isi borang rakan si Soyadim, sebab anda masuk pertubuhan dakwah. Dakwah ni bila anda buat baik, orang tengok dan orang buat. Anda pesan kebaikan, orang dengar, terima dan orang amal. Subhanallah. Dan dapatlah jariah pahala tadi. Berpanjangan. Sebab itu cadangan saya termasuklah juga di dalam saya tengok mazayat ni. Nabi pesan. Sabda Nabi SAW, man ta'allama lughati qaumin amina makrahum. Siapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum, saya ulang balik, nampak ada yang menulis tu. Man ta'allama lughati qaumin amina makrahum. Siapa yang mempelajari bahasa sesuatu kaum, amina makrahum, akan amanlah dia daripada ancaman kaum tersebut. Okey. Kalau kita terjemah secara literal, siapa yang belajar bahasa Yahudi, dia boleh faham apa yang Yahudi nak hancurkan umat Islam ni. Contoh, siapa yang kalau kat Malaysia ni tengah trending kelas Mandarin, sebab dia nak kuasai ekonomi, Cina kuasai ekonomi, so dia belajar Mandarin supaya dia juga dapat kuasai ekonomi. Amina makrahum.
Maka kalau sebut dalam medsos ni, siapa yang faham selok-belok apa ni perkembangan dunia media sosial, dia pakar, maka dia aminah makrohum, dia akan aman daripada ancaman medsos tersebut, bahkan dia boleh kuasai pula media sosial tadi. Jadi bayangkan kalaulah habis usrah malam ni 58 orang pula sekarang ni ada yang live ni, 58 orang ni masing-masing buat satu posting je dekat IG, dekat Facebook, dekat Twitter ataupun TikTok satu tentang konten penting malam ni. Subhanallah, anda telah menjadikan 58 konten baik masuk dalam media sosial tadi. Wallahu a'lam. Okey, Ikmal, serah balik pada Ikmal. Sebab Ikmal tak bagi air minum, jadi saya kena rehat sikit. Okey. Kesimpulan yang kita dapat buat sebenarnya kena ikut arus. Kita jangan lawan atau jangan counter balik betul tak Ustaz? Betul. Nanti lagi pelik jadi. Saya teringat satu kata-kata Robert Kiyosaki. Okey. Dia pernah cakap dalam dunia ni ada 3 jenis orang selesaikan masalah. Pertama, dia bila datang masalah, dia counter dengan dia ikut je arus dia. Maksudnya dia tak lawan pun. So, dan dia mempelajari bagaimana arus tu membawa dia. So pada akhirnya dia dapat selesaikan masalah itu. Orang yang kedua ialah orang yang bila datang masalah dia cuba blame, dia cuba salahkan. Dia salahkan air ni lah, dia salahkan benda ni lah, dia melepaskan kepada semua. Orang yang ketiga ialah apabila datang masalah dia terus menyerah. Dan dia tak buat apa-apa pun. Orang macam ni adalah orang yang gagal. Kata-kata ni saya ambil daripada buku Rich Dad Poor Dad. Okey Ustaz, ni ada satu soalan Ustaz daripada ni dia PM tepi Ustaz. Okey. Seperti Ustaz cakap, jangan cintakan dunia agar dapat mencintai akhirat. Soalan saya adalah bagaimana mereka yang hopeless dan rasa terseksa bila mana dia sedar bahawa dia bencikan hidup dia. Seringkali dia beritahu saya dia memikirkan untuk akhiri penderitaan dia dengan cara bunuh diri. Orang begini, bagaimana saya patut nasihatkan dia Ustaz? Okey. Allahumma salli masih Ikmal, soalan yang sahabat semua, soalan ni nampak macam biasa dan nampak macam ya ke kan? Tapi sebenarnya sahabat semua, inilah realiti yang berlaku dalam kehidupan hari ni kan? Ada keluar data hari tu, musim PKP ni ramai kadar bunuh diri semakin meningkat sebenarnya. Okay, sahabat semua, dan benda ni bukan main-main lah. Okay, saya bagi analogi mudah dekat Malaysia ni sahabat sekalian, apa barang Jepun yang tak sampai? Semua ada. Kereta Jepun, motor Jepun, teknologi Jepun, sampai dekat kaki pun ada, selipar Jepun. Semua ada. Teknologi Jepun ni memang kuasailah Malaysia. Berita baiknya sahabat semua, saya Alhamdulillah Allah izinkan bulan 3 tahun lepas pelajar Malaysia di Jepun jemput saya bagi ceramah 3 hari. Ada beberapa grup lah di Hokkaido, di Tokyo. Jadi habis-habis ceramah tu dia buat saya berjalan lah. Saya teringin sangat, saya nak pergi juga. Saya kata saya nak pergi juga kaki gunung Fuji, kan? Hutan Aokigahara. Di kaki gunung tersebut ada satu hutan nama dia Aokigahara. Kenapa hutan ni popular? Anda semua, sahabat semua mungkin dah baca dah kisah ni. Hutan ni popular sebab dia adalah lokasi yang digazetkan oleh pemerintah sebagai tempat bunuh diri. Siapa nak bunuh diri, mai bunuh kat sini. Kan? Hutan Aokigahara. Menariknya sahabat semua, negara yang begitu hebat teknologi ni, maknanya serba cukup lah.
Kita ni negara membangun, Jepun negara maju. Dia dah supply dah kemajuan dekat kita. Kita guna kemajuan dia. Makna jauh tinggalkan kita ni. Tapi kenapa dia ada tempat bunuh diri dan kadar bunuh diri dalam tempoh 4 bulan boleh mencecah 200 orang lebih. Setiap 4 bulan. Subhanallah. Apa maksud dia? Kita kena faham bahawa dunia ni dia bukanlah apa yang berada di depan mata kita. Dunia ni sebenarnya adalah apa yang kita uruskan di dalam hati kita. Sebab tu sahabat semua, kita tinggal tepi dulu lah. Kan? Tapi saya nak sebut, Syekh Ali As-Sabuni, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Syekh Mutawalli Sya'rawi pernah menghuraikan, Allah, betul tertukar. Syekh Mutawalli Sya'rawi ayat lain. Syekh Ali As-Sabuni. Sorry, siapa yang tulis tu padam balik. Syekh Ali As-Sabuni menghuraikan ayat tentang وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ini ayat yang popular. Saya hafal sungguh ayat ni sebab waktu saya mula-mula masuk Ma'had Muhammadi Lil Banin, Kota Baru, Kelantan. Kami belajar subjek tafsir. Inilah ayat bab 1, ujian Allah. Jadi ayat ni berkaitan dengan ujian. Memang hafal lah waktu tu. Baru tingkatan 1, kan. Sampai hari ni alhamdulillah Allah bagi ingat ayat tersebut. Okey. Syekh Ali As-Sabuni, ulama tafsir Syiria ni, beliau menghuraikan kenapa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila ada je musibah, ada je ujian, bala, bencana, kita kena sebut inna lillah. Sesungguhnya kita ni daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un. Kelak kita akan dikembalikan kepada Allah. Sahabat semua, ingat tak awal-awal tadi kita baca surah Al-Insan? Kita ni asal dari mana? Asal alam ruh. Alam ruh ni kita duduk dengan Allah lah, bahasa mudah faham lah. Bahasa mudah faham, kita telah bersaksi, alastu birabbikum, qalu bala syahidina. Kita hidup di alam ruh. Alam yang Allah jadikan kita. Wa inna ilaihi raji'un. Allah hantar kat perut, alam rahim, Allah hantar kat dunia, kat barzah. Akhirnya raji'un, balik semula pada Allah. Apa maksud dia? Segala perjalanan kehidupan dunia ni jangan terkesan sangat. Ingat motivasinya adalah akhirnya balik semula kepada Allah. Tak semua orang yang difitnah di dunia berjaya membuktikan kebenaran diri dia. Tapi dia kena ingat kebenaran akan terselah di mahkamah Allah di hari akhirat. Tak semua orang yang dizalimi di dunia dapat menembus kezaliman ke atas diri dia. Dapat mengecapi keadilan. Tapi dia kena ingat, pilah kok mana pun, kata orang Kedah, kamu akan dapat keadilan di hari akhirat nanti. Raji'un, kelak nanti. Tak semua orang dapat kahwin. Ikmal kahwin belum? Okay. Saya setakat saya bersama Ikmal dekat sejam ni, saya tengok Ikmal ni orang baik lah. Siapa belum ada calon, PM Ikmal lah, terus lah. Saya sudah jadi orang tengah, cik. Tak semua orang sempat kahwin. Imam Nawawi rahimahullah meninggal dalam keadaan tidak kahwin, sahabat sekalian. Tapi berdasarkan kita yang menggunakan segala ilmu Imam Nawawi rahimahullah. Adik-adik sekalian, Imam Nawawi, apa kitab popular? Jom tulis kat komen. Apa kitab popular Imam Nawawi? Al-Um ni Imam Syafi'i. Apa dia kitab Imam Nawawi? Arba'in, aywa. Semua boleh jawab soalan ni. Hadis 40 Imam Nawawi. Sahabat semua, tak kepelik. Kitab hadis 40 ni digunakan sepanjang zaman di seluruh dunia. Masya Allah. Saya pergi masuk satu masjid di Istanbul. Saya tengok kitab apa ni? Bahasa Turki lah. Tapi ada huruf, ada matan Arab dia. Saya tengok, ni hadis 40. Dekat Masjid Biru Istanbul. Saya tengok, ada. Alhamdulillah adik-adik semua. Saya pergi sampai ke Allahumma shalli Albania. Albania ni ada kesan khilafah Turki Osmaniyah. Saya masuk masjid dia. Sebab Greece, Balkan juga dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Selepas membuka kota Konstantinopel. Beliau membuka Balkan, wilayah Balkan, 7-8 buah negara. Saya masuk satu masjid, saya tengok,
Tapi tak faham lah Albania punya bahasa. Tengok, ni hadis 40. Imam Nawawi. Subhanallah. Adik-adik semua, bayangkan, inilah keadaan orang yang tidak sempat mengecapi nikmat perkahwinan. Tapi kalau tengok ilmu dia, adik-adik semua, sahabat semua, rasa-rasa berapa banyak bidadari syurga yang Allah akan bagi pada Imam Nawawi rahimahullah. Tak terkira, subhanallah. Maknanya sahabat sekalian, kita kena faham dunia ni memang sementara. Kita tak akan dapat. Tambah-tambah generasi hari inilah. Tak payah cerita lah, saya dah umur 30-an ni, anak dah masuk 3. Rumah masih menyewa. Tipu dah tak terlintas. Bila nak ada rumah sendiri? Scroll Facebook tengok member, ni adik junior aku umur 25, dah ada rumah sendiri. Terkesan ni. Scroll lagi tengok, member selfie belakang apa? Lamborghini. Alhamdulillah, hasil jual takaful. Hasil jual takaful dapat Lamborghini sebiji. Kita pakai kereta yang mak bayarkan. Contoh. Terkesan. Dunia media sosial ni dunia yang kita dihidangkan kejayaan orang. Kita tidak dihidangkan jatuh bangun perik susahnya orang tu sebelum berjaya. Dah. Orang tak post gambar dia tersungkur kat Facebook. Dah. Orang akan post gambar dia dah berjaya dengan cemerlang. Sebab tu hati-hati jangan kejar kejayaan di media sosial. Sebab anda kena faham juga ujian-ujian yang kita hadapi segala benda ni dia hanyalah sementara. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 2. Yang ketiga ikmal. Saya nak jawab juga soalan ni, sahabat semua ingat. Manusia yang paling hebat kat dunia ni adalah para nabi. Saya selalu ulang dekat Qayyum, Alam Inayat Shah, adik-adik pimpinan WP ni kami ada usrah 2 minggu sekali. Tapi minggu ni macam tak jadi ya, kita tunda lah nanti. Dan saya selalu sebut Allah SWT, apa tadi ni? Allah kat mana saya berhenti tadi? Hilang pula dah. Yang paling hebat. Yang paling hebat. Okey, terima kasih. Manusia yang paling hebat kat dunia ni, paling power lah dari segenap sudut baik dunia baik akhirat adalah para nabi. Okey, tengok daripada sekalian para rasul yang wajib kita ketahui 25 orang, okey. Ada 5 sahaja yang disebut sebagai ulul azmi. Rasul ulul azmi 5 orang. Okey, jom secara cepat siapa 5 ni? Pertama, silakan siapa-siapa. Chat boleh, mic boleh. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, okey lagi. Musa. Nabi Nuh. Nabi Nuh, cantik lagi. Nabi Musa. Nabi Musa lagi. Nabi Isa. Daud. Nabi Isa, Nabi Daud. Okey. Ini 5 orang Nabi Rasul Ulul Azmi. Okey. Apa ciri Ulul Azmi? Ciri Ulul Azmi adalah mereka yang paling teruk menerima ujian. Paling dahsyat. Paling dahsyat menerima ujian. Apa maksudnya? Manusia ni semakin diuji, dia sebenarnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedudukan. Sebab tu hati-hati sahabat semua, kalau hidup kita ni lancar je semua, tolong pause sekejap. Saya ulang kalau hidup kita ni semua dapat. Subjek pelajaran skor, duit pun dapat mudah, kasih sayang pun cantik, dapat mak ayah, adik-beradik pun semua sayang, kawan-kawan pun suka, follower ramai, influencer, pengaruh kita makin kuat. Semua lancar je. Tolong pause sekejap. Sebab kita takut itu bukan nikmat, itu adalah istidraj. Allah nak jauhkan kita daripada dia. Tapi kalau tiba-tiba kita diuji jatuh, Alhamdulillah, anda kena bersyukur sebab waktu tu Allah sedang memerhatikan kita. Allah nak dengar rintihan kita. Kan ada satu hadis Nabi SAW. Kejap Fatihah, kita tengok soalan Fatihah. Bagus, Fatihah suka tanya. Nabi kata, ajabin lil mu'minin. Ajaibnya orang beriman. Orang beriman ni ajaib, pelik. Nampak ni Atirah tulis banyak kan. Saya bila orang suka tulis ni, Nur Syafiqah menulis, memang ceramah sampai subuh. Subuh boleh? Kita subuh boleh Boleh? Boleh tu. Qayyum hang tunggu. Okey. Nabi kata orang beriman ni pelik. Sebab apa? Ketika, sahabat tadi saya sebut pelan-pelan ketika mereka mendapat nikmat, syakara, bersyukur. Waktu dia dapat nikmat, dia bersyukur.
Syukur alhamdulillah dapat nikmat, syukur. Seronok, dapat nikmat, dapat keseronokan dan syukur. Ketika dia mendapat ujian ataupun kesusahan, dia sabara kata Rasulullah. Dia bersabar. Pelik. Waktu dia senang dia syukur, waktu dia susah teruk ni dia sabar. Okey, apa dia lagi? Tak habis lagi hadis ni. Nabi kata kedua-duanya di dalam kebaikan. Waktu dia syukur tadi pun baik, waktu dia sabar pun baik. Apa maksud dia? Dua-dua dapat pahala. Nabi kata benda ni tidak diperolehi oleh selain orang beriman. Maknanya orang kafir takkan dapat dua nikmat ni. Kan? Orang beriman, asalkan dia beriman je, dia Islam, mukmin, dia syukur, alhamdulillah, dia dapat pahala. Dia kena teruk ujian, hilang pendapatan, kan? Sampai rasa nak bunuh diri tadi ni, tapi dia sabar. Sabar, ya Allah, istighfar. Apa ni rasa nak bunuh diri? Na'udzubillah. Dia istighfar. Dia juga mendapat pahala. Inilah kebaikan orang beriman. Duk atas pun baik, duk bawah pun baik, dia susah pun baik, dia senang pun baik. Ini yang Nabi sebut, Nabi SAW sebut pada kita. Okey, Nur Fatihah kata, macam mana nak bezakan ujian dan azab? Okey, bezanya, Allah SWT, beza ujian dan azab ni adalah, azab ni ataupun lebih tepat adalah, apa nama ni? Sekejap, saya nak faham soalan ni. Ujian ni maksudnya, ujian datang dalam dua tujuan. Sama ada kita menerima ujian tadi dengan penuh kesyukuran, imma syakira tadi, ataupun datang dalam keadaan kita menerima dengan kafura. Kita kufur pada Allah. Ada orang semakin diuji, dia semakin dekat dengan Allah. Ada orang makin diuji, dia makin jauh dengan Allah. Dan semua terkejut saya tengok berita banjir di Kelantan 2014 dulu tu. Saya tengok kan rumah hanyut. Tiba-tiba wartawan TV3 tu pergi interview, live pula tu. Interview. Berita jam 1 tu kan live. Berita semasa. Tanya, okey makcik, lagu mana ni makcik? Rumah hanyut ni. Bahasa Kelantan lah. Lagu mana makcik? Rumah hanyut ni. Makcik kata, tahu semaya-semaya dah. Quran baca dah. Tuhan buat lari rumah pening makcik. Faham tak bahasa tu? Dia kata semayang-semayang dah, solat-solat dah, Quran baca dah, rumah pula hilang. Tahu Tuhan ni, peliklah Tuhan nak buat apa ni. Dia macam salahkan Tuhan. Padahal dia solat, dia baca Quran. Na'udzubillah, saya terkejut. Saya tak salahkan makcik tadi dan saya pun tak sebut nama dia di ruangan kita ni. Mudah-mudahan tidak mengaibkan. Tapi saya tersentak, rupanya dia ni makin diuji, Allah uji dia, dia terlupa, dia makin jauh dan menyalahkan Allah SWT. Jadi hati-hati dengan ujian. Azab ni bala Allah SWT. Kalau di dunia bala, kalau di akhirat azab neraka Allah. Wal'iyazubillah. Bala ni akan turun kepada semua. Baik pelaku maksiat ataupun orang baik, tapi dia ni tidak menasihati pelaku maksiat tadi. Dia arisuai, tapi tengok maksiat buat relax, dia arisuai. Dia rakan soyadim. Tapi maksiat yang berlaku di keliling dia buat tak tahu ya. Sebab apa? Dia masuk arisuai kan nak sijil je. Bukan arisuai sinilah, arisuai Zimbabwe sana. Arisuai ni okey. Dia nak sijil je. Jadi maksiat dia buat tak tahu je. Dia kena ingat bila turun bala, azab, dia pun akan kena bala tadi. Kan? Okey, Nakib Zaini, Ustaz macam mana nak kekal rasa bersyukur adalah melihat orang yang lebih susah daripada kamu. Ini ulama ajar kita. Kata Allahyarham Ustaz Ismail Kamus. Ustaz Ismail Kamus adik-adik sempat ke tak sempat? Wallahualam tak sempat sangat saya rasa. Ustaz Ismail Kamus Allahyarham di ceramah, dalam ceramah dia kata macam mana nak bersyukur adalah dengan melihat orang di bawah. Ketika kita menaiki kereta, jangan tengok orang naik lori ataupun naik kapal terbang. Naik sepotong saga, jangan tengok Lamborghini. Tapi kena tengok siapa? Tengok motosikal. Kesian dia. Aku naik kereta walaupun buruk, kereta lama ada bumbung, dia motosikal panas. Waktu kita naik motor, jangan tengok kereta, tengok basikal. Kesian dia, walaupun basikal mahal tapi kayu letih, sakit, poha-poha. Aku alhamdulillah walaupun naik motor C70 Honda bulat, tapi masih motosikal, tak letih kaki. Waktu naik basikal jangan tengok orang naik motor, kena tengok orang yang berjalan kaki. Kesian Pak Long tupi surah jalan kaki. Aku boleh juga naik basikal lama ni. Tinggalan atuk dulu, boleh juga kayuh. Taklah letih sangat. Kesian jalan kaki jauh. Waktu kita jalan kaki, jangan tengok orang naik basikal.
tengok orang yang sedang berada di pembaringan. Kesian Pak Long tu, dulu kaki masjid, selalu pergi masjid. Tapi sekarang ni dapat dengar azan je dari rumah. Aku dapat juga jalan kaki pergi masjid. Syukur. Waktu kita di pembaringan, jangan tengok orang naik basikal, tengok orang yang telah pun berada di alam barzah. Kesian Pak Long tu, mati dah dia. Waktu hidup dia kaki judi je memanjang. Contoh. Kan tak sempat nak bertaubat. Kat kubur tak boleh beramal dah. Aku ni masih hidup, sempat lagi zikir, ingat Allah, istighfar dan sebagainya. Jadi, didik semua, nak bersyukur ni tengok orang yang berada di bawah kita. Sebab tu RSY kita ada Yadim Peduli. Anda kena turun bagi bantuan. Kena dengar aduan orang. Ustaz, saya hilang kerja. Ustaz, saya tak tahu nak makan apa. Itu tujuan dia. Supaya melahirkan kesyukuran di dalam hati kita. Wallahualam. Saya nak baca sikit ni. Dr. Hajar Opi kata, Allah ilhamkan hati-hati yang jernih. Dan sebenarnya Allah sedang menggerakkan untuk taqarrub kepadanya. InsyaAllah. Amin, amin. Okey, silakan Ikmal. Okey, Ustaz. Ui, seronok betul hari ni. Orang banyak tanya kan, Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Last soalan. Last soalan. Baik. Siapa-siapa yang nak tanya, kita buka last soalan. Ada ke yang nak tanya? Ya, silakan. Nak tambah pun boleh. Orang malu ni, Ustaz. Nak perbetulkan, silakan. Tu soalan masuk tu. Fatihah kata, Ustaz, kejap nak type. Fatihah kena menang ni. Anugerah soalan terbaik. Fatihah lagi. Macam mana nak kekalkan istiqamah dalam melakukan ibadah? InsyaAllah. Okey. Allah, saya jawab Ikmal saya jawab terus Boleh. Okey, baik. Nak istiqamah dalam ibadah ni pertama anda kena bergaul dengan orang yang soleh. Okey. Bergaul dengan orang yang soleh. Okey, orang yang baik. Orang soleh ni kata Imam Syafi'i rahimahullah antaranya adalah ketika anda melihat dia mengingatkan anda kepada Allah. Waktu kita tengok dia, kita jadi ingat pada Allah. Kan? Tengok Siti Zulaikha contohnya. Tengok dia, Allah tak semayang lagi. Gitu. Tengok Syed Akmal, alamak Quran tak baca lah lepas subuh tadi. Kan? Jadi anda kena bergaul dengan orang-orang begini. Orang yang boleh ingat pada Allah. Tapi cantik lah. Siapa yang dah isi borang rakan Soyadim, Alhamdulillah. Anda telah pun melangkah selangkah untuk memilih bergaul dengan orang yang soleh. Okey. Sebab Ustaz penting sangat ke? Penting. Sebab Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalilu. Seseorang akan mengikut agama kawannya. Seseorang akan mengikut agama orang lain ataupun orang yang dia rapat. Akan mengikut agama kawan dia. Kalau kawan dia kaki rokok, dia akan rokok juga. InsyaAllah. Kalau kawan dia suka dedah aurat, dia pun akan dedah aurat juga. Kalau kawan dia clubbing, dia pun clubbing juga. Kawan dia tak solat, dia pun akan tak solat. Maka Nabi sebut, فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. Untuk itu, lihat dulu dengan siapa kamu nak berkawan. Memang kena pilih kawan. Satu. Yang kedua, nak istiqamah adalah zikrul maut. Banyak mengingati mati. Banyak mengingati mati. Ini banyak-banyak tips ni dalam kitab-kitab perbahasan tasawuf lah. Banyak mengingati mati. Sebab apa Ustaz kena ingat? Sebab bila mati, kita tak boleh mati kosong, kena ada bekalan. Jadi nak beramal ni kat dunia aja. Satu. Kemudian mati ni apa kaitan dia? Mati ni tidak diketahui oleh sesiapa pun bila waktu dia. Sahabat semua tanyalah Perdana Menteri ke, Assalamualaikum Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya saya. Saya nak tanya, bila tarikh kematian? Saya pun tak tahu. Tan Sri Muhyiddin boleh jawab tarikh pilihan raya aja. Tarikh kematian dia pun tak tahu. Tanyalah Joe Biden, kan, Presiden Amerika Syarikat. Biden, bila tarikh kematian dia pun akan tak tahu juga.
Tanyalah Zionis laknatullah hak mengatur dunia ni, mereka pun tak tahu bila akan mati. Disebabkan kita tak tahu bila mati, bila fikir kematian, kita akan selalu berjaga-jaga untuk ada berkalan persiapan mati. 2. Yang ketiga, Allah Muhammad, kurangkan makan. Oh, hak ni Imam Syafi'i sebut ni. Nak istiqamah dalam ibadah, kurangkan makan. Saya nak pair sekali lah. Dan kurangkan tidur. Hak ni student kena jaga. Lagi-lagi belajar online pula, mampus. Memang tidur ni juara. Okey, kenapa kena kurangkan makan? Sebab Imam Syafi'i kata, bila seseorang banyak makan, melemahkan fikiran. Bila banyak makan, melemahkan ibadah. Lesu untuk beribadah. Alah, mudah je adik-adik semua, sahabat sekalian. Iftar Ramadan, makan banyak. Apa berlaku kat tarawih? Jam. Betul tak? Memang jam tarawih. Sebab apa? Iftar balun. Tapi cuba iftar itu sikit lah. Kurma sikit, kari pap sikit, air manis sikit. Lepas tu tarawih dulu, lepas tarawih baru balun. Tarawih memang semangat lah. Siap marah imam. Kenapa berhenti 20 rakaat? Buatlah 40. Bergaduh dengan imam. Sebab apa? Semangat. Okey, jadi makan banyak ni melemahkan tubuh badan. Dari sudut kesihatan tak sihat lah Imam Syafi'i sebut. Imam Syafi'i tidak pernah kenyang sepanjang hidup dia. Kecuali sekali. Masya Allah. Imam Syafi'i, mazhab yang kita sedang anuti ni, hak kita duk pegang mazhab Syafi'i ni, tidak pernah kenyang sepanjang hidup. Kecuali sekali. Terkenyang. Maknanya makan-makan, Allah terkenyang. Kita sepanjang hidup kenyang. Sekali je tak kenyang. Saya lah tu. Imam Syafi'i tak pernah kenyang. Sekali tu terkenyang. Apa berlaku? Dia jolok jari ni dekat anak tekak sehingga termuntah makanan tadi. Punya Imam Syafi'i takut pada kekenyangan. Termasuklah Imam Syafi'i letak kurangkan tidur. Dr. Zakir Naik tidak tidur sehari melebihi 2 jam. Sehari tak lebih 2 jam. Tak apalah orang nak tohmah dia dengan pelbagai mazhab, katanya dia ni salafi lah, wahabi. Tak apalah, itu satu bab. Tapi kehebatan yang Allah bagi pada dia mengislamkan ribuan orang dengan ceramah, pencerahan dia tu, nak boleh sampai tara tu, kata orang Kedah ni, dia tidur sehari dalam 2 jam lebih. Allah yarham Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat pun begitu. Tidur tidak lebih 4 jam sehari. Subhanallah. Orang hebat kurang tidur mereka. Kan? Jadi kita kalau banyak tidur ni macam mana? Istiqamah dalam ibadah. Kemudian yang lain tu dia lebih kepada perkara teknikal. Contoh nak istiqamah dalam solat, memahami maksud bacaan dalam solat. Nak istiqamah baca Quran, memahami maksud isi bacaan Al-Quran. Jadi anda kalau rasa boring tengok Quran, memang kadang-kadang main boring, tengoklah terjemahan sekali. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tengok segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Itu kan. Maka seronok sikit kita baca Quran, kita memahami maksud. Dia gitu. Sujud boleh lama sikit. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan yang paling tinggi. Subhana Rabbiyal A'la, yang paling atas. Wa bihamdih, dan kepadamu ya Allah kami memuji. Kan cantik sujud faham maksud tu. Itu kalau nak istiqamah di dalam perkara-perkara yang khusus tadi. Okey. Ikmal, saya terus sana, saya baca, saya jawab terus. Alamak 10.29. Boleh Ikmal? Yang last Ustaz. Last tak Soalan yang last tu yang Prof Mahaya katakan, kalau kita nak orang hormat dan sayang kita, kita kena layan diri kita dengan baik-baik atau elok-elok. Tapi zaman Nabi adalah sebaik-baik manusia, bukan sejahat-jahat manusia. Tapi manusia tetap menzaliminya. Short and sharp Ustaz. Okey, pertama adalah macam mana nak jawab ni? Okey, pertama macam saya sebut tadi, dari sudut konsep ujian, maka Allah memberi ujian pada Nabi ni untuk mengangkat kemuliaan Nabi. Okey, Allah bagi ujian untuk mengangkat kemuliaan Nabi SAW. Okey, adapun apa yang Prof Mahaya sebut ni betul. Layan diri kita baik-baik, itu juga tanda kesyukuran. Dan contoh, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Saya nak betulkan sahabat semua, ada orang juga tohmah Prof Mahaya ni. Saya sebenarnya, anda kena faham, ya mungkin Prof Mahaya ni tak baca ayat Quran, hadis. Tapi apa yang Prof Mahaya huraikan tu sebenarnya adalah
huraian yang bersandarkan Quran dan hadis. Contoh hak saya sebut tadi lah. Dalil Qurannya wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Allah kata jangan kamu campakkan diri ke tempat kebinasaan. Maknanya sebab tu daripada dalil tersebut Islam mengharamkan kita ni layan diri kita dengan perkara buruk. Contoh buat benda yang membahayakan, merosakkan tubuh badan. Sebab tu jangan tidur malam, jangan tak tidur malam, mesti ada rehat yang cukup supaya kita sayang tubuh. Apa maksud sayang tubuh? Sayang kepada tubuh pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kedudukan dia. Okey. Jadi dari satu sudut dianya sebenarnya betul. Okay, tapi soal bila kita buat baik, orang akan buat baik pada kita ni juga ada sandaran. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Ini hadis Nabi SAW. Siapa yang mengasihi orang lain, tidak mengasihi orang lain, dia tidak akan dikasihi. Kita nak orang hormat kita, tapi kita tak hormat orang. Jadi sebelum minta orang hormat kita, kita kena hormat orang lain dulu. Itu kaedah. Sebelum minta orang sayang kita, kita kena sayang orang lain dulu. Ini kaedah. Soal dia sayang balik, kita sayang kat dia tapi dia tak sayang saya pun Ustaz. Saya buat baik kat dia tapi kenapa dia balas jahat kat saya? Itu urusan dia dengan Allah lah. Urusan kita dengan Allah adalah kamu buat baik tak dekat dia. Itu je urusan kita dengan Allah SWT. Okey, wallahu alam. Ada soalan atas ni, Nada Kharazani, masa pandemik COVID-19 terdapat banyak sangat kes pengangguran. Jadi pandangan Ustaz, macam mana nak yakin dengan rezeki selepas banyak kegagalan dalam usaha? Okey, pertama anda kena kembangkan rezeki. Jangan nampak rezeki hanya pada duit. Rezeki Allah ni luas. Duit adalah salah satu cabang rezeki. Dalam keadaan kita tak ada duit tu, kita kena ingat kita sihat. Orang lain ada duit tapi setiap hari kena ulang-alik hospital. Duit habis dekat pembayaran perubatan, bil ubat. So rezeki ni anda kena luaskan. Dalam keadaan kita tak ada duit, kita ada mak ayah. Orang lain yang ada duit tu, dia tak ada mak ayah dah meninggal. Okay, dalam keadaan kita tak ada duit, kita ada rumah tempat tinggal. Orang lain yang ada duit tu mungkin tak ada tempat tinggal contohnya. Duit habis pada bayar hutang. Kan? Jadi pertama sekali kena luaskan maksud rezeki. Okay, satu. Yang kedua, kena yakin dengan rezeki Allah. Mungkin Allah tak bagi pada waktu yang tak sesuai. Contoh Qarun. Qarun ni dulu fakir miskin, susah sahabat sekalian. Dia ni kaki masjid. Zaman Nabi Musa AS. Satu ketika dia tengok orang keliling rumah dia susah sangat. Dia pun sebut pada Nabi Musa, wahai Musa, doalah pada Allah bagi aku kaya. Sebab apa? Kalau aku kaya, aku nak bayar zakat, aku nak tolong orang susah ni. Nabi Musa tak mau doa. Setelah dipujuk banyak kali oleh Qarun, akhirnya Nabi Musa doa juga. Bila doa Nabi Musa ni ditunaikan oleh Allah, kaya Qarun. Itu yang jadi harta karun tu. Qarun kaya sungguh, sahabat sekalian. Rupa-rupanya kekayaan tu tak sesuai untuk dia. Bila dia kaya, makin jauh dengan Allah, dia enggan membayar zakat. Maknanya kadang-kadang orang tu sesuai 5,000 gaji dia. Kita kadang-kadang Allah bagi sesuai 2,000 je. Sebab kalau 10,000 kita tak boleh urus 10,000 tadi. Boleh jadi 2,000 untuk yang halal, 8,000 kita akan guna ke jalan yang diharamkan. Maka hanya Allah yang tahu berapa kadar rezeki yang sesuai diberikan kepada setiap hamba dia. Syarat dia, mesti yakin pada rezeki Allah. Sahabat semua, saya ada seorang Pak Long di Baling Kedah ni, dia kerjanya menoreh getah. Tapi hasil getah yang dia jual, berapa sen sangat getah. Kalau ada mak ayah jual getah sini kan, boleh faham lah toreh getah. Berapa sen sangat, tapi setiap pendapatan jualan getah dia akan bagi 3, confirm 3. Pertama, nafkah keluarga dia. Yang kedua, dia punya saving, simpanan dia, nak pergi haji katanya. Yang ketiga, setiap bulan confirm masuk dalam tabung masjid. Istiqamah. Apa berlaku kat anak dia? Semua berjaya. Semua IPT, semua pekerjaan yang subhanallah, akhlak pun sangat baik. Ini orang yang rezeki ada keberkatan. Okey. Habis soalan. Wallahualam. Saya serah dulu pada Ikmal. Allahualam. Ustaz, kita dah sampai ke penghujung sesi kita pada hari ini. Saya mempersilakanlah dari pihak RSY UiTM
Dr. Hajar bin Opir untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Doktor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله جزاك الله خيرا كثيرا kepada PU Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin, Alhamdulillah, yang banyak memberikan kepada kita taujihat ataupun saranan-saranan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan secara langsungnya juga adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, Ustaz rasa satu keputusan yang sangat baik yang perlu untuk penerokaan, penambahan untuk kita hadam, untuk kita menelusuri bahawa apa yang diungkapkan itu adalah merupakan sesuatu yang berbentuk teori yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar dan juga sebagai seorang manusia dan makhluk Allah SWT ini, insya-Allah. Jadi Ustaz jangan jangan rasa kita kata segan-segan. InsyaAllah kita akan cuba sambung-sambung kembali dalam program-program yang akan datang ya. Dan saya sebenarnya pun baru sebagai penasihat untuk rakan siswa Yadim ini sebenarnya, dan sudah pasti apa yang Ustaz Al-Fadhil Ustaz bentang kepada kita merupakan satu bentuk kompas kehidupan kita sebenarnya, yang memberikan kepada kita satu bentuk panduan yang praktikal yang mampu kita laksanakan, insya-Allah ya. So sebenarnya bila Ustaz just nak sedikit saja untuk tambahan sedikit sebagai pemahaman kita bersama, insya-Allah, dan juga untuk kita moving forward ke hadapannya, bagaimanakah sebenarnya bila kita sebutkan usrah, bila kita sebutkan halaqah ke whatever lah, usrah naurani dan sebagainya, outcome dia adalah untuk kita memfokuskan berkaitan dengan pembangunan insan, kan, untuk membangunkan diri kita, kan. Dalam konteks diri kita ada 3 perkara utama ataupun elemen utama dalam pembangunan diri kita, kan, iaitu dari sudut kognitif kita, kan, dari sudut efektif kita dan juga psikomotor kita. Bagaimanakah memampukan kita menjadi insan-insan yang akhirnya nanti takwa kepada Allah SWT, dapat merasakan kehidupan yang baik, akalnya, dari sudut ma'rifinya dalam bahasa Arab kita sebut, dalam konteks yang akan membawa kepada rasional dan thinking, problem solving, dia mampu untuk menganalisa perkara yang berlaku dan memberikan solusi-solusinya, yang itu sebenarnya adalah merupakan satu gagasan dalam konteks kita menjana pemikiran kita akhirnya dengan akal yang bagus itu, dengan kefahaman yang ada, sebab outcome daripada akal itu adalah kefahaman yang muntij, kefahaman yang produktif ini akan memberikan jalan-jalan untuk kita menjadi insan-insan yang membina solusi pada masa hadapan. Dan mana sama juga adalah untuk kita membangunkan, bukan saja kita nak mencapai akademik yang tinggi sahaja, kan, yang hebat sahaja, tetapi sebenarnya kita nak memberikan satu kesinambungan akal yang bagus itu dipandu pula dengan rohani yang tulus dan mulus, kan. Rohani yang akan merapatkan kita dengan Allah SWT dan memampukan kita mengawal diri kita dengan baik sebenarnya. Sebab itulah unsur-unsur rohani ini adalah unsur-unsur yang tidak boleh dipisahkan. Akal yang bagus disuburkan dengan hati yang subur dengan iman ini akan membesar sebagai satu manusia yang akhirnya dia ada kesan refleksnya kepada perlakuan ataupun psikomotor ataupun fizikal kita. Jadi semua itu akan memberikan kepada kita tentang potensi sebagai seorang manusia, insan, dan itulah sebenarnya antara outcome daripada usrah itu sendiri. Dan insya-Allah kita akan cuba perkemaskinikan dan juga untuk kita menambah baik apa yang ada, insya-Allah. Sebab sebenarnya dalam membangunkan diri kita ini, di kelas alhamdulillah, tapi di luar kelas itulah yang kita nak dapatkan input ataupun tambahan-tambahan added value untuk kita bangunkan diri, skill yang kita ada, kan. Dan untuk itu sebenarnya dia memerlukan satu manhaj ataupun kita sebutkan sebagai satu curriculum
yang bersepadu kan. Di dalam kurikulum tersebut pastinya dia ada hadafnya, dia ada muhtawa dia, ada kandungan dia kan. Dia ada pendekatan dan caranya, dan akhirnya kita nak menilai itu sebagai satu penilaian yang akhirnya membawa kita kepada manusia insan, muslim, mukmin, muttaqin dan seterusnya, akan membawa kita kepada orang-orang yang akan menjadi da'i pada Allah Ta'ala, pendakwah-pendakwah yang akan memberikan solusi kepada masyarakat insya-Allah. Jadi itu mungkin sebagai satu rumusan apa yang telah pun disebutkan ya oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, dan tambahan sedikit untuk kita membangunkan jiwa kita. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan taufik, hidayah kita berterusan, istiqamah kita di dalam melaksanakan tuntutan sebagai seorang hamba pada Allah Ta'ala dan juga khalifah Allah insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi Ustaz rasa itu saja sebagai kalam akhirah ya. Kalam akhirah rumusan yang boleh kita berikan insya-Allah kan. Akan datang kita akan cuba susunkan dengan lebih baik lagi. Yang dah baik ni alhamdulillah kita perkukuhkan, dan terusnya untuk kita jangan merasa puas hati. Kita kena fikir di hadapan untuk kita penambahbaikan yang ada insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz pulangkan kepada Ikmal. Saudara Ikmal, silakan. Saudara Ikmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Seterusnya kita akan beralih pula kepada pihak WP Shell. Saya menjemput saudara Qayyum bin Suhaimi untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Okey, jadi insyaAllah saya Jelas. wakili pihak MPN WTCL. Kami mengucapkan tahniah pada RSA UiTM kerana menjayakan program usrah malam ni. Dan juga kami mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada semua yang sudi hadir malam ni, yang sudi menjayakan program malam ni. Dia kalau majlis ilmu ni ada penganjur tak ada peserta, tak jadi lah, tak berlangsung lah. Walaupun dia ni online, kalian sanggup luangkan masa, sanggup korbankan data internet dan sebagainya untuk menghadiri majlis ilmu. Kalau dulu mungkin boleh bagi alasan lah, nak pergi jauh ke apa kan. Sekarang ni duduk kat atas katil pun boleh buka handphone, buka Google Meet dah settle. Jadi insyaAllah harapnya kita semua teruskan istiqamah untuk melakukan benda ni. Jadi macam tadi pun pesanan-pesanan yang diberikan oleh Ustaz Akram, doktor sendiri, banyak benda yang kita boleh amalkan. Cumanya diri kita sendirilah, nak dengan tak nak saja. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih, jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Qayyum bin Suhaimi. Okey, seterusnya kita akan beralih pada sesi bergambar. Mohon semua untuk buka kamera . Okay. Saudara Radhi datang kat gambar, dah screenshot. Minta semua buka kamera . Tengah-tengah. Oh ramai boleh buka kamera rupanya. Tadi tak buka. Astagfirullah. Rajuk lah macam ni, rajuk. Okay, ready Ya, rajuk lah. 1, 2, 3. Okay, lagi satu lagi. 1, 2, 3. Okay, Cun. Okey, terima kasih saudara Radhi kita. Selaku kita punya juru kamera . Okey, seterusnya saya nak tutup lah majlis kita ni dengan satu pantun. Boleh tak? Okay. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi Ustaz. Boleh tak Ustaz?
Boleh, Maafkan, boleh. InsyaAllah, insyaAllah. Okey. Sebelum saya nak akhiri majlis ni, saya ada dua pengumuman. Pengumuman pertama, diminta para peserta untuk mengisi borang penilaian di ruang chat dan grup WhatsApp. Uh, Pengumuman kedua, lepas ni kita ada program lain. Mohon peserta jangan left group. Grup Usrah Lestari tu mohon jangan left, sebab nanti kita akan sampaikan info-info yang lebih lanjut tentang program kita akan datang. Okay, saya sudahi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lemah itu daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua. Terima kasih. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih David Pisel. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ustaz je. Terima kasih Ustaz. Allah, kita jumpa lagi.